Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah seram yang saya akan cerita kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia ya guys. Dan marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki kita dan berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baik, untuk kisah yang pertama ni cerita pasal satu keluarga, iaitu ada mak, ada ayah, ada anak seorang dan ada seorang baby. Jadi mari kita mulakan. Hari tu cuti hari merdeka. Jadi plan asalnya saya dan isteri ni dan dua orang anak saya, iaitu anak sulung lelaki 4 tahun dengan anak bongsu perempuan setahun, nak ke Kuala Lumpur nak tengok sambutan hari merdeka. Jadi tapi disebabkan laporan beritahu yang KL waktu tu dah jam teruk. Memanglah biasa kalau hari-hari merdeka awak nak masuk KL, confirm lah jam kan. Kami pun batalkan balik hasrat nak ke Kuala Lumpur tu dan terus menuju ke Fraser Hill. Wow, seronok juga plan tu kan. Dia orang pergi sambut dekat tengah bandar, kita sambut dekat tengah-tengah kawasan peranginan, tempat sejuk. Memang best. Jadi masa naik tu tak ada apa-apa masalah pun. Hanya kereta kami dan sebuah lori kecil yang sama-sama bersaing-saing untuk naik ke atas waktu tu. Bagi siapa-siapa yang pernah naik Bukit Fraser tu, tahulah kan, laluan ke atas tu sehala. Ngam-ngam je untuk sebiji kereta naik ke atas. Jadi masa naik tu pun dah agak lewat dah, lebih kurang pukul 5 petang. 5 petang lebih lah macam tu kan waktu naik. Jadi suasana tu memang mungkin syok sangat lah kan, sebab cuaca sejuk. Lepas tu dengan cuaca yang matahari tu dengan suram-suram gitu kan, boleh nampak sunset mungkin kan. Okey, jadi kita mulakan. Laluan kiri dan kanan tu berbukit dan terus sampai ke atas. Alhamdulillah, sampai ke atas tu teruslah kami bergambar-gambar kan, berposing-posing bagi ke atas tu. Nampak wajib, of course lah, dekat tempat jam yang terkenal tu kan. So saya dengan wife tu cadang lah nak bermalam kat hotel atas tu je. Tapi malangnya time tu black out pula, jadi tak boleh nak check in ke macam mana ke. Okay, kalau nak diikutkan, tak ada masalah apa pun, walaupun tak ada current kat atas tu kan, sebab kat atas tu sejuk, seronok kan. Tapi dah wife saya cakap boring kat atas tu sebab tak ada TV, tak ada apa kan. Jadi tak ada apa-apa pun program yang boleh buat, nak tengok lampu ke apa, tak ada. Jadi so kami pun terus turun daripada Bukit Fraser waktu tu, turun untuk terus pergi ke Kuala Lumpur, nak sambung balik niat yang asal tadi, nak pergi ke bandar Kuala Lumpur juga kan. Time turun ni lah bermula cerita dia. Dan kami tu turun betul-betul time maghrib tau. Memang ngam-ngam 7.30 macam tu lah kata dia. So kami turun betul-betul time maghrib menjengah, dengan jalan corner-corner gelap dan tanpa ada kenderaan lain tau waktu tu. Dia dah start seram lah Jalan turun macam tu lah, macam jalan naik sehala juga sampai ke bawah kan. Jadi line handphone, radio punya line, semua tak ada tau waktu tu. So kami lebih banyak senyap dalam kereta waktu tu. Dan sampailah satu ketika tu, anak sulung saya tiba-tiba terus duduk kat tengah-tengah kursi tau. Antara saya dengan mak dia tu, dia duduk tercongok kat tengah-tengah tu. So time tu wife pangku anak bongsu tau, sebab anak bongsu tu tengah tidur. Jadi saya tanya, Abang kenapa tak duduk kat kursi? Dia cakap, abang takut lah papa. Alamak. Jadi saya tanya lagi pada ni, abang takut apa? Dia diam je tau. Dia merengek tau, nak minta duduk depan. Papa nak duduk depan lah papa, kata dia macam tu tau. Sekali aku pun jeling kat belakang, tengok kat belakang. Gelap, memanglah gelap. Of course lah, memang anak aku ni takut kan. Ngenangkan jalan ni gelap and masih lagi jauh untuk kami turun. Kami dalam kereta tu masing-masing terdiam je lah.
Tak boleh nak cakap apa. Kalau nak duduk depan pun tak muat kan. Mama dia tengah pangku baby. Jadi abang ni kenalah duduk kat tengah-tengah tu diam-diam kan. So sampailah satu ketika mulut saya ni boleh tertegur ada seekor binatang keluar daripada semak-semak dekat tepi jalan dan betul-betul kat depan kereta saya waktu tu. Dan spontan saya cakap, apa tu? Boleh pula menegur kan. Dan wife saya pun tengoklah ke depan, tengok dan nyahut, anjing kot. Kata wife lah. So disebabkan gelap binatang tu, nak kata kucing tapi bukan kucing tau. Sebab kalau kucing dia punya saiz taklah besar sangat. Dia macam, yalah saiz kucing lah kan. Tapi ni dia macam besar lagi. Jadi disebabkan gelap, binatang tu nak kata kucing tapi besar, nak kata anjing lagi besar daripada anjing. Kira-kira besar dia ni separas tingkap kereta tu, dia punya tinggi dia. Kalau macam tu mungkin besar-besar kambing kan, kambing dewasa jantan tu kan. Besar itulah. Sama-sama je tau. Walaupun saya high beam tu, tetap tak apa nampak tau. Sebab waktu tu dah start berkabus. Yelah, kalau kat atas tu memang time-time gini, dengan time-time subuh memang berkabus. Dan time tu juga si abang ni terus tunjuk ke arah binatang tu dan cakap, apa yang atuk tu tengah buat dengan anjing tu? Abang boleh tegur macam tu tau. Time tu saya dengan wife ni dah pucat dah terkedu dah dengan wife. Sebab saya dengan wife ni waktu tu cuma nampak ada binatang tu je, tak ada nampak pun ada atuk ke ada apa kan. Sampailah anjing tu terus masuk balik ke dalam semak-semak tadi tau. Jadi senyap sunyi tengok wife, dan wife tengok saya. Yang kita orang tak berani nak tegur apa-apa tau. Sebab tapi tiba-tiba si abang kat belakang ni terus menangis-nangis tau. Tak mau terus duduk kat belakang tu, nak duduk kat depan kata dia. So saya cakap kat wife, pasanglah ayat-ayat suci dalam handphone ke apa ke kan, sambil pujuk-pujuk si abang ni. Alhamdulillah tak adalah kejadian lain selepas tu kan. Dan sampailah ke bawah, saya pun berhentikan kereta depan satu kedai makan dan terus tanya ke abang lah, bang, abang nampak apa tadi bang? Cuba abang cakap dengan papa. Dan abang cakap, papa dengan mama tak nampak ke atuk tu jalan dengan anjing tu? Papa, itulah, atuk tu macam mana? Atuk tu tua, hitam je kata abang. Tak nampak muka apa semua. Korang rasa budak 4 tahun reti ke menipu? Kan? Atau dia reka-reka cerita? Tak mungkin lah, sebab budak 4 tahun dia akan cakap apa yang dia nampak tau. So mata saya dengan wife ni cuma nampak binatang tu saja. Tak ada orang tua ataupun yang macam mana anak saya nampak ni lah, macam mana si abang ni nampak. Dan banyak kali saya tanya pada abang, pada anak saya, dan jawapan dia tetap sama, atuk dengan anjing kata dia. Dan syukurlah dia tak pengaruh, tak kena apa-apa pada waktu tu lah. Sepanjang perjalanan malam tu sampai kami balik kat rumah ke Manjung waktu tu. Rumah kami di Manjung dia kata kat sini. So esok paginya si abang pula demam panas, dan saya syak memang ada kena-mengena dengan kejadian yang dia menegur tu lah. Dan kami pun bawa abang ni, anak saya ni, bawa pergi jumpa ustazah seorang untuk berubat dah. Jadi ustazah tu beritahu anak saya ni tertegur sebab dia ni budak lagi kan. Jadi bila dia nampak dulu macam tu, dia jadi macam shock tau, macam terkejut dan sampai demam. Jadi bila saya ingat balik situasi bersoal jawab dengan anak saya, apa yang anak saya nampak dan macam mana suasana turun bukit daripada Fraser tu time maghrib, time malam, memang buat saya tak akan lupa. Seram dia. And jadi pengajaran kat saya satu keluarga lah. So next time, hati-hatilah pada yang nak ke Bukit Fraser tu, lagi-lagi time waktu malam hari. Siapa yang ada pengalaman pergi ke Bukit Fraser ni, bolehlah share kat kita mana tahu kau ada pengalaman yang lagi baik kan, insya-Allah. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Kita teruskan dengan kisah seram yang kedua. Okey semua, kita sambung dengan kisah seram Malaysia yang kedua. Okey, yang cerita ni pun sama juga.
berkenaan dengan merdeka. Dia ada kena-mengena dengan merdeka jugalah. Okey, Assalamualaikum semua. Saya ingin kongsi kisah seram yang pernah saya lalui pada waktu zaman muda-muda dahulu. Maklumlah, waktu tu Dara masih muda, jadi tak dia tak kita, memang time muda kita semua memang minat lah benda-benda melepak-lepak sampai ke tengah malam ni, biasa kata dia kan. Okey, kisah yang berlaku pada penghujung tahun 90-an gitu. Waktu tu usia saya dalam 19 tahun. Memang masih muda, remaja lagi tu 19 tahun. Peristiwa seram ni terjadi pada malam sambutan ambang kemerdekaan. Dan seperti biasa, saya dan rakan-rakan akan mula berkumpul di Plaza Kutaraya. Sebelum kami semua berjalan bergerak menuju ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan konsert di Padang Dataran Merdeka. Ini sebelum sampai ke Padang kami akan berjalan menempuh pokok-pokok tua yang berumur puluhan tahun yang ditanam di bahagian tepi tembok Sungai Kelang. Siapa yang ada pengalaman yang pernah lalu dekat sini mungkin tahulah macam mana perasaan dia. Tapi saya memang tak pernah lah. Yang ini saya baca cerita daripada orang Okey, dulu Mahkamah Kuala Lumpur ni berhadapan dengan Padang Dataran Merdeka tau. Jadi kami semua memulakan perjalanan dari Plaza Kutaraya mengikut jalan shortcut ke dataran. Daripada Kutaraya masuk ke Central Market dan melalui Bangkok Bank sebelum sampai ke belakang bahagian mahkamah. Okey, setelah habis konsert dan teriakan mereka dilaungkan Merdeka! Merdeka! Macam itulah lebih kurang kan. So, orang ramai pun mula beransur pulang. Okey, tinggallah anak-anak muda yang masih lagi duduk melepak-lepak dekat Dataran Merdeka waktu tu. Jadi memang kalau kata budak-budak muda ni memang itulah kerja dia kan. Memang orang kata meriah lah happening waktu tu kan. Ramai-ramai semua lepak-lepak kat situ kan. Jadi setelah kami semua bincang-bincang ni, kita orang pun sepakat nak overnight dekat Kuala Lumpur waktu tu. Jadi rancangan kami ni kami nak menuju Camp McDonald Jalan Silang, ataupun kita orang nak overnight dekat sana lah lebih kurang. Sebab situ ada makanan sikit, ada terang sikit kan. Jadi taklah kena cas, kalau kena tangkap dengan polis kena cas apa-apa yang bukan-bukan kan. Lepas kita orang ni kerana terlalu leka duduk melepak bersembang wah hihihi kan, biasalah budak-budak. Sedar-sedar je waktu tu jam dah pun pukul 2 pagi tau. Jadi kami pun mula melangkah untuk menuju ke McDonald's. Ramai-ramai waktu tu. Jadi waktu tu kami lebih kurang seramai 12 orang. Memang ramai, 12 orang ramai babe. Sebab ada juga yang bawa couple masing-masing. Jadi ramailah, makin bertambah ramai lagi kan. Jadi kami mula berjalan memasuki kawasan tepi mahkamah. Ada banyak pokok besar dekat situ lah, kawasan tepi mahkamah ni kan. Walau jalan tu ada lampu, ada dipasang di tepi-tepi tembok Sungai Kelang tu, tapi masih terasa suram sebab cahaya lampu tu tak berapa terang tau. Dia warna suram-suram gitu kan. Jadi disebabkan kita orang ni ramai, jadi rasa takut tu memang tak ada. Ramai-ramai memang tak rasa takut lah. Jadi waktu kita orang tengah jalan tu, kawan-kawan saya mulalah bercerita kisah lawak tau. Dia orang ketawa huha-huha untuk menghilangkan bosan, mengantuk waktu tu. Jadi memang agak bising, bingar sikit kat situ lah. 12 orang punya suara, mana tak bisingnya. Kami pun ketawa terbahak-bahak mendengar kisah lawak daripada seorang member ni lah. Dan kali kedua kami masih lagi ketawa kerana kisah lawak tu menjadi topik kami sambil jalan-jalan dekat belakang kawasan mahkamah tu lah, yang dekat tepi Sungai Kelang tu kata dia. Dan tiba-tiba ketawa kami seperti disambung tau. Dia macam lepas tu dia ujung dia waktu ujung dia macam ada sambungan lagi. Jadi masih kita orang waktu tu masih tak perasan lagi tau. Jadi mula-mula kami semua ingat ada yang di antara kami buat lawak. Sambung dia macam yalah biasa kawan-kawan sambung-sambung ketawa. Lala hujung dia buat macam suara orang mengilai kan, suara high pitch sikit lah konon-konon kan. Jadi semua orang pun buat tak tahu je lah, sambung lagi buat macam biasa. Jadi kawan saya ni yang ni memang masih tak perasan, masih lagi bercerita kisah-kisah lawak lagi, dan kami masih lagi gelak panjang waktu tu. Hanya bila kami berhenti, ada yang sambung gelak tau. Kawan yang berjalan kat sebelah saya ni tiba-tiba dia tundukkan kepala ke bawah dan dia genggam tangan saya kuat-kuat tau. Saya macam
dah kenapa kau ni kan? Jadi saya tanya dia kenapa. Dia diam je tau, dia tak jawab apa-apa pun. Hinggalah hampir sampai dekat sebatang pokok, dan tiba-tiba ada suara mengilai seperti mengejek kami yang ketawa tadi tau. Kawan saya yang genggam tangan saya tadi tu terus menggenggam tangan saya dan terus dia jerit tau. Lari, lari, kata dia macam tu tau. Jadi apa lagi, kita orang semua kelang kabut lagi tau. Berlari laju. Semua berlari ke arah dah berterabur, dah tak tahu dah, seorang ke sana, seorang ke sini, seorang ke situ. Memang berlari berterabur habis lah. So jadi waktu tu kita orang dengar suara ketawa tu makin lama makin nyaring tau. Makin lama makin nyaring. Dan saya dan kawan saya ni terus berlari menuju ke McDonald lah kan. Habis tempat mana, sebab kita orang semua dah plan nak ke sana tadi. So kita orang terus berlari menuju ke McDonald. Dan saya dan beberapa orang rakan pun dah sampailah ke McDonald. Waktu tu nasib baiklah kita orang sempat sampai, dah tak ada orang pengsan, tak ada apalah kan. Jadi waktu kita orang dah sampai McDonald tu, masing-masing pun mulalah buka cerita. Macam saya tak nampak, saya tak dengar apa-apa tau waktu tu. Jadi memang mungkin lah, betul juga, tak dia mungkin ada setengah-setengah orang dia diberikan kelebihan ataupun keistimewaan, boleh dengar, boleh nampak makhluk-makhluk yang begini. Dan ada setengah-setengah orang tu dia memang hijab dia orang kata tebal, Allah ciptakan tu memang tak nampak, memang payah. Dia boleh dengar cerita daripada orang je lah. Jadi kalau dia sendiri nampak memang tak ada. Okay? Jadi kawan yang tarik saya ajak berlari tadi tu, dia pun mula buka cerita. Katanya waktu kita gelak-gelak tadi, dia dah dengar dah ada suara lain turut sama ketawa tau. Jadi dia cuba mencari tau, mana datang suara ni, pandang kiri, pandang kanan, pandang atas. Bila dia pandang ke atas, dia nampak ada satu lembaga tau, tengah mencangkung dekat atas jembatan, atas dahan pokok. Lembaga tu bercangkung, dia punya rambut panjang tu sampai mencecah jalan. Korang tahu tak, kalau ada satu pokok tu, pokok yang macam bergambar-gambar, dia punya, bukan gambar-gambar, dia punya macam bertali-tali banyak tu kan. Benda tu dia sekali dekat situ, dia nampak macam bergambar-gambar macam tu lah juga kan. Jadi baju dia tu berselut lusuh tau. Nampaklah baju tu macam kena color coklat-coklat, memang dah lusuh habis lah kan. Sebab ada lampu sama-sama kat tepi jalan tadi kan. Sambil mencangkung lembaga tu macam menunggu kami tau untuk sampai ngam-ngam kat bawah dia. Dan sebab tu kawan saya tadi tu yang pegang tangan saya tu menjerit lagi bila sampai betul-betul kat bawah pokok tersebut. Sebab lembaga tu macam tengah standby tau, macam nak terkam kita orang semua waktu tu tau. Jadi masing-masing tak berani nak balik sehinggalah hari mulai cerah. Ramai-ramai 12 orang ni duduklah melepak kat McDonald tu kan. Dan esok je kami semua berjumpa lah balik dengan kawan-kawan yang terpisah sebab kelang kabut lagi tu kan, dah tak tahu seorang ke sana seorang ke sini kan. Jadi kita orang jumpa lah balik semula ramai-ramai. Ada yang demam, ada yang kata dengar ketawa sebut tu, ketawa yang mengilai-ngilai tu sampai ke rumah kata dengar. Maksudnya mungkin terngiang-ngiang ataupun terbayang-bayang. Lah tak, budak-budak lagi mau tak je. Dan lembaga apakah itu? Wallahualam. Kawan saya kata macam Cik Ponti pun ada kan. Semenjak itu kami semua insaf sekejap nak berhura-hura waktu malam. Janganlah selalu berhura-hura, tak bagus kan. Okey, jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk kali ini. Harap anda semua enjoy. Okey, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe yang anda tekan tu adalah ibarat satu semangat buat saya tau kan, untuk terus berkarya, untuk cipta ataupun untuk buatlah video-video yang menarik, yang baik untuk anda tonton semua. Dan insya-Allah itulah niat saya sebenarnya kan. Jadi yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.